pemberontakan terhadap pemerintah dan pembunuhan orang yang menyalahi mereka. Nampak tak? Okay, antara contoh, kita ambil contoh silam dulu. Bagaimana berlaku dengan Ali radhiyallahu anhu. Okey. Mereka berpisah daripada Ali. Kemudian ada seorang sahabat, Abdullah bin Khabbab rasanya, ya. Berjumpa dengan, lalulah dia kampung mereka tu, mereka tahan. Dan mereka tanya tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Osman, tentang Ali. Jawapan sahabat tersebut terhadap soalan tentang Ali agak keras, iaitu Ali buat apa yang Ali buat jauh lebih baik daripada apa yang kamu buat, ataupun Ali lebih memahami apa yang dia buat berbanding dengan kamu semua. Maksudnya seolah-olah kamu semua ni cetek akal. Itulah lebih kurang kan. Jadi mereka marah, mereka bunuh dia. Bila dah bunuh tu, Ali pun pergilah, kenapa bunuh? Okay. Bagikan, serahkan pembunuh, kita akan laksanakan hukuman qisas, selesai. Mereka kata tak, kami semua bunuh, kami takkan serah. Di situ baru Ali perang. Okay. So nampak tak? Siapa yang menyalahi mereka, senang dia akan boleh sampai ke tahap mereka membunuh, kalau mereka ada kuasa. Tapi kalau tak ada kuasa, mungkin mereka tak buat lah. Okay. Dan amar ma'ruf nahi munkar akan digunakan untuk memberontak terhadap pemerintah. Okay. Ketujuh, wujudnya ramai qari muda yang berilmu dan sering merujuk kepada ulama'. Ini di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Qari muda ni, imam muda ke apa kan, dia mesti ada mentor dia kan. Macam imam muda ni, antara mentornya kawan saya juga dekat UKM, Ustaz Ishaq. Dia yang akan mengajar lah kan. Dia tak boleh orang yang muda nak belajar ni, dia belajar ikut dia. Dia kata semua ustaz-ustaz tua ni tak boleh pakai kan. Apatah lagi ustazah-ustazah yang macam make up ni, lagi tak boleh kan. Okey, so macam mana? Saya baca sendiri pun saya tahu dah. Tak, baca sendiri ada benda tak tahu, terpaksa juga tanya ustaz tu, terpaksa juga tanya ustazah tu. Okey. Kita mungkin beranggapan yang ustazah ni tak berapa betul, ustaz ni tak berapa betul, tapi kefahaman dia lebih betul daripada kita. Amalan dia mungkin tak betul sangatlah. Mungkin ustaz tu isap rokok, pada kita rokok tu haram, pada dia rokok tu makruh kan. Okey. So kita rasa tak kena. Tapi bab tafsir, kalau tanya dia akan jawab memang betul. Boleh tak kita ambil tafsir? Ambil lah, apa salahnya? Belajar. Okay. Apatah lagi kalau wujud ulama' yang memang hebat, ulama' yang tak merokok kan. Ulama' yang baik lah, ulama' yang baik dan berilmu. Okay, kita kena rujuk pada dia. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam dia tu slow sangat. Syabab, orang muda ni dia nak cepat lah kan, semangat kan. Kalau yang dah tua-tua sikit, ulama' yang dah berumur, biasanya dia lebih apa? Dia dah melalui benda tu kan. Jadi dia akan lebih berhati-hati, ataupun lebih slow sikit, perlahan sikit. Nak keluarkan hukum, nanti dulu sabar, kena buat macam ni. Kita tak, ustaz keluarkan hukum ni terus, kafir, senang kan. Apalah nak kena wincang lagi lah, nak kena tu lah, bagi 3 hari lah, apa semua panjang tu. Kafir terus senang. Betul tak? Tak boleh. Okay. Kalau di sisi Ahlussunnah, qari yang muda ni akan, ataupun orang yang qari maksudnya yang menghafal Quran, yang boleh membaca Quran, okay, ada ramai dan merujuk kepada ulama. Ada masalah mereka merujuk kepada ulama. Di sisi Khawarij, wujudnya ramai qari muda yang jahil di kalangan mereka dan tidak merujuk kepada ulama. Jahil tu maksudnya dia tahu apa yang dia baca secara harfiah, literal. Okey. Contohnya kita sebut wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dihuraikan oleh Khawarij yang pertama sebagai kafir keluar daripada Islam. Datang Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, mengatakan kafir yang tak keluar daripada Islam. Nak ambil yang mana satu? Zahir ayat mengatakan siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, dia adalah orang-orang kafir. Itu zahirnya. Maksudnya kafir keluar daripada Islam lah. Itu kita faham. Betul ke kefahaman ni? Sahabat kata tidak. Faulaika humul kafirun kufrun duna kufrin. Kufur yang tak sampai ke tahap kufur. Maksudnya satu dosa yang dinamakan kufur, tetapi tidak mengeluarkan daripada Islam. Macam kita sebut tadi, mula-mula tadi, orang yang minum arak, adakah minum arak tu hukum Allah? Minum arak hukum Allah ke? Tak kan? Hukum Allah adalah jangan minum arak kan? Tidak boleh minum arak. Jadi dia minum arak, adakah dia telah berhukum dengan hukum Allah? Tidak. Kafirkah dia? Jawapannya, kalau dia minum dan dia kata arak halal, maka kafir. Dia minum, dia kata
arak ni haram. Haram, tahu dah arak ni haram. Tapi lemahlah jiwa saya. Kan? Tak mampu lagi lah kan. Tak boleh Ustaz teruskan dakwah saya kan. Okey. Satu masa nanti saya akan berhenti. Awak tahu ke arak tu haram? Tahu? Kenapa tak berhenti? Tak sampai masa lagi lah Ustaz. Kan? Contohnya kan. Dia kata apa? Kafir kan dia? Dia tak kafir. Okey, so kita kena bezakan dua benda tu. Okey, jadi cara untuk nak hilangkan kejahilan adalah merujuk kepada para ulama. Itu cara dia. Kalau ada masalah rujuk pada ulama, Okey, rujuk pada ulama.